Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita dengan panduan menjawab ya bagi sains tahun 1, buku aktiviti muka surat 60. Okey, sebelum itu anda juga perlu merujuk kepada buku teks muka surat 86 dan 87 bagi lebih kefahaman. Okey, mari uji kandungan tanah. Okay, dalam tajuk ini kita akan menguji ketiga-tiga jenis tanah dengan membuat sedikit kajian, uji kaji. Okey, jadi apa alat dan bahan yang diperlukan? Okay, yang pertama kita perlukan tanah liat, tanah kebun, pasir. Kemudian ketiga-tiga tanah ni kita perlu dapatkan. Anda boleh dapatkan pertolongan daripada orang dewasa untuk mendapatkannya. Sama ada abang, akak ataupun ibu ayah anda. Okey, yang keempat kita perlukan balang besar dengan penutup. Okey. Kita perlukan 3 balang untuk setiap satu tanah. Okey, dan pastikan dia bertutup. Tak semestinya ia balang kaca. Anda juga boleh menggunakan balang kuih raya. Balang plastik kuih raya pun boleh juga. Okey, langkah pertama kita kena masukkan ketiga-tiga tanah ini ke dalam setiap balang. Satu tanah kebun, satu tanah liat, satu lagi pasir. Okey, yang kedua, masukkan tanah ke dalam balang. Okey. Langkah kedua ni masukkan. Langkah pertama tadi buat dalam kumpulan. Okey, kalau tak ada kumpulan kita buat PDPR, boleh buat di rumah bersama ahli keluarga. Kita sama-sama belajar. Yang kedua, masukkan tanah ke dalam balang seperti saya cakap tadi. Yang ketiga, tuangkan air ke dalam setiap balang. Kuantiti air sama banyak, kuantiti tanah pun sama banyak. Okey, ini kita tetapkan. Kalau tanah sini banyak, tanah sini sikit, tentu penyiasatan ni tak adil. Sama juga dengan air. Air pun perlu sama banyak. Jadi itu yang kita tetapkan. Yang keempat, ketatkan penutup dan goncang ketiga-tiga balang. Dah masukkan air, masukkan tanah tadi, tutup dengan ketat, kemudian goncangkan dia sampai air itu mengaduk dengan tanah. Yang kelima, letakkan balang di atas meja untuk 30 minit. Letakkan di dekat atas meja selama 30 minit, meja yang rata. Yang keenam, perhatikan kandungan ketiga-tiga tanah dalam balang dan jawab soalan. Okey, dekat bawah ni ada soalan, muka surat sebelah dia, muka surat 61. Selepas 30 minit, kita perhatikan ketiga-tiga balang ni. Okey. Okey, ni muka surat 61 tu. Jadi anda perlu isikan tempat kosong dan namakan jenis tanah di dalam balang tu. Ni kesinambungan daripada atas ni tadilah. 3 balang ni dia bawa ke bawah ni. Ni balang 1, balang 2, balang 3. Okey, kita nak tengok pada balang 1 dulu. Jenis tanah apa yang ada 2 layer, 2 lapisan saja. Jadi ia tanah apa? Jadi kita tengok yang kini, yang kedua ada 1, 2, 3. Ada air, ada daun. Ni tanah apa? Dan yang seterusnya, ni ada air, ada butir pasir, ada angkasa, ada 3 layer, 3 lapisan. Itu tanah apa? Kita buat tanah yang kita tahu dulu. Boleh? Kan? Jadi cara nak menjawabnya, kita buatlah yang kita tahu dulu. Bukan yang lain kita tak tahu. Kita tak nak nanti dia akan serabutkan kepala. Kan? Okey. Jadi kita tengok yang ni. Yang ni ada haiwan reput, batu kecil. Confirm dia nama dia tanah kebun. Awak tulis
Jangan koyakkan buku pula. Okey, ini kita tahu dia tanah kebun. Okey, yang ni ada air, ada 2 lapisan saja. Yang ni ada air, ada butir pasir. Okey, kalau ada butir pasir, yang ni tak ada butir pasir, jadi yang tak ada butir pasir adalah tanah liat. Kan? Manakala yang ada butir pasir, itu adalah tanah, dia adalah pasir. Dia tak ada tanah pasir. Tadi eksperimen kat atas, dia menggunakan pasir sahaja. Alright. Jadi ketiga-tiga jenis tanah kita dah dapat. Okay, kita nak buat yang atas dulu. Okey, untuk tanah liat, kita dah buat buku teks surat 86, 87 aktivitinya. Okey, apa yang ada di bawah air pada tanah liat? Tanah liat kalau kita terpijak, kita pegang dia. Dia pasir ke bukan? Dia bukan pasir, tapi dia tanah yang lembik. Jadi ia adalah butir-butir tanah yang sangat halus. Okey. Ia adalah butir tanah yang sangat halus. Ya, cikgu warnakan merah. Dia tak nak merah juga. Okey. Dia adalah butir tanah yang sangat halus. Dia bukannya pasir kan? Okey, dah siap dah nombor 1. Okey, yang kedua, tanah kebun. Seperti mana kita tahu, kalau kat tanah kebun, dia ada haiwan reput. Ada batu kecil bawah dia ni. Kan? Okey, yang atas ni apa? Air, dia tunjuk air, tapi pada air ni ada, pada air ada apa? Ada tumbuhan reput, ada daun-daun yang kering yang dah mereput, kan? Lagi ada pokok-pokok yang dah reput hancur, kan? Dahan-dahan pokok yang dah reput. Sama juga dengan ada haiwan-haiwan yang telah reput, contoh dia cacing, haiwan-haiwan lah. Bangkai haiwan dia dah reput, tu menyebabkan tanah kebun dia akan subur, kerana ada 2 bahan organik ni. Okey, yang ketiga, lapisan yang ketiga, dia ada apa? Dia ada butir pasir. Yang ketiga, dia ada butir pasir. Kemudian dia ada batu kecil. Jadi tanah kebun sesuai untuk tanam tanaman, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Dia ada 2 bahan organik ni. Dia ada butir pasir dan dia ada batu kecil untuk kita pengaliran airnya lebih lancar. Okey, tanah liat pula. Tanah liat dah, tanah kebun dah. Okey, tanah pasir. Pasir ni ada 3 kandungan, 2 jenis lapisan dia. Okey, lapisan pertama atas dia air tadi. Okey, kemudian butir-butir pasir. Dan yang terakhir sekali, apa yang tertinggal belum lagi? Batu kecil. Okey. Yang ada pasir, bawah dia batu kecil. Kalau pasir tu awak goncangkan dalam bekas, bawah dia tentulah ya, dia lebih besar sikit daripada yang butir pasir yang atas ni. Dia bawah ni batu kecil, butir pasir halus sikit. Okey, dia 2 saja. Okey, cikgu merahkan dia supaya boleh nampak. Okey, kita ulang balik. Pada tanah liat dia ada air, ada butir pasir, butir-butir tanah yang halus. Tanah tu je, halus, lembik. Okey, tanah kebun dia mempunyai tumbuhan reput, ada haiwan reput, ada butir pasir, ada batu-batu kecil. Okey. Pada tanah pasir pula dia ada butir-butir pasir dan batu kecil sahaja. Okey. Sekian saja panduan jawapan untuk muka surat 61 ini. Mari uji. Kan? Kita nak tahu apa ada dalam kandungan tanah.
Harap jawapan yang anda buat adalah betul. Okey, ini adalah sebagai rujukan saja, sebagai panduan awak untuk cek jawapan. Okey, sekian saja. Terima kasih.